hubungan antara Rusia dengan Amerika Syarikat serta negara-negara sekutu dalam NATO boleh digambarkan dengan satu konsep dalam sains politik yang dipanggil dilema keselamatan, iaitu sebelah pihak merasa terancam dengan langkah keselamatan yang diambil oleh pihak musuh akan mula bertindak balas dan kedua-dua pihak mempunyai perspektif berbeza menjadi punca kepada konflik tercetus. Pakatan NATO yang diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua bertujuan menyekat pengaruh Kesatuan Soviet dan menjaga keselamatan negara-negara Eropah Barat seperti Jerman, dan kemudiannya bermula 1990-an berjaya meluaskan pengaruh ke kawasan Eropah Timur dan Selatan yang dianggap sebagai ancaman serius kepada keselamatan Rusia. Strategi NATO bagi menarik negara-negara bekas Kesatuan Soviet dengan tujuan mempromosikan keamanan dan demokrasi dianggap sebagai punca kepada peperangan bagi Rusia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Putin memulakan serangan dan situasi peperangan di Ukraine. Teruskan menonton. Kenapa Putin mengarahkan serangan? Pada 21 Februari 2022, Putin mengiktiraf dua wilayah timur Ukraine iaitu Donetsk dan Luhansk di Donbas secara formal, walaupun 1/3 kawasan tersebut dikuasai oleh kumpulan pro-Rusia sejak 8 tahun yang lepas. Ini membolehkan Rusia menghantar bantuan ketenteraan dengan banyak memasuki sepadan Ukraine. Kemudian 24 Februari pada jam 6 pagi waktu Moskow, Putin muncul dalam televisyen Rusia selama hampir 1 jam dan mengumumkan satu operasi ketenteraan khas terhadap Ukraine berlandaskan artikel 51 bahagian 7 PBB dan persetujuan Majlis Federasi Rusia. Antara isi ucapan mengenai tujuan operasi tersebut ialah untuk melumpuhkan pasukan tentera Ukraine dan menyekat gerakan Nazi dalam Ukraine serta meminta pihak lawan untuk meletakkan senjata seterusnya berundur. Menurut Putin lagi, pemimpin politik dari Barat berterusan memberi ancaman dengan kemarahan NATO walaupun Rusia selama 30 tahun berusaha mencapai persetujuan dengan beberapa negara utama dalam NATO tentang isu keselamatan di Eropah, dan permintaan pihak Rusia hanya dipandang sinis atau dianggap sebagai ugutan. Putin juga menegaskan garisan merah perang yang disebutnya beberapa kali telah dilangkaui dan Rusia perlu mempertahankan rakyatnya yang sudah ditindas selama 8 tahun. Putin juga menyatakan operasi ketenteraan tersebut bukan untuk memulihkan keamanan dan menegaskan pihak luar yang campur tangan atas tindakan Rusia akan menerima kesan buruk yang belum pernah terjadi dalam sejarah dan pihak Rusia bersedia dengan apa jua tindakan dari musuh. Putin menambah bahawa selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, situasi dunia berubah dan sistem perundangan yang menjadi asas hubungan antarabangsa perlu mengambil kira keseimbangan kuasa dan menghormati kesemua negara. Akan tetapi, pihak tertentu dilihat secara mudah mengambil keputusan bagi kepentingan mereka, seperti keputusan Majlis Keselamatan PBB bersetuju dengan Amerika Syarikat untuk menyerang Iraq, Libya dan Syria. Kawasan Ukraine yang menghadapi serangan hebat. 95% dari 150,000 tentera Rusia yang diletakkan di sepanjang sepadan Rusia-Ukraine telah digerakkan memasuki Ukraine, dan serangan awal pagi 24 Februari berlaku dari arah utara, selatan dan timur. Dari arah utara, gambar satelit menunjukkan konvoi tentera Rusia sepanjang 40 batu cuba memasuki ibu negara Kiev. Analisis menyatakan pihak Rusia ingin mengepung dan menawan bandar Kiev, namun pasukan tentera Ukraine bersama-sama sukarelawan masih berjaya bertahan di Kiev. Presiden Ukraine masih berada di Kiev untuk mempertahankan bandar itu walaupun mendapat tawaran dari Amerika Syarikat untuk dibawa keluar dengan selamat. Pada hari pertama, lebih 100 peluru berpandu dilancarkan Rusia menyasarkan pelbagai kawasan kepentingan strategik tentera Ukraine seperti penggalan udara dan markas tentera. Loji kuasa nuklear Chernobyl juga dirampas tentera Rusia. Pasukan tentera Rusia turut menyeberangi sepadan dan menyerang bandar kedua terbesar iaitu Kharkiv, dan bandar tersebut dihujani roket Rusia. Pelabuhan Kherson di Laut Hitam juga ditawan pihak Rusia setelah mendapat tentangan hebat dari tentera Ukraine yang terpaksa berundur ke arah barat. Ancaman nuklear oleh Putin. Pada 27 Februari, Putin meletakkan status pasukan pencegahan nuklear negara Rusia dalam keadaan sangat bersedia berikutan kenyataan agresif dari Presiden Biden dan pelbagai sekatan ekonomi baru dikenakan terhadap Rusia. Namun, banyak analisis berpendapat ianya ialah amaran oleh Putin supaya tiada pihak luar masuk campur dengan perang Ukraine. Seperti di Amerika Syarikat, Presiden Rusia mempunyai kuasa penuh untuk mengarahkan serangan senjata nuklear. Rusia adalah negara pertama dalam jumlah bilangan senjata nuklear iaitu sebanyak 5,977 dan diikuti Amerika Syarikat sebanyak 5,428. Rusia mempunyai bom besar dengan kekuatan 3,800 kali ganda dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Bom ini pernah diuji semasa Perang Dingin pada 30 Oktober 1961 dan kesan letupan dapat dilihat sehingga jarak 1,000 km.
dalam pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Putin di Geneva pada tahun 2021. Kedua-dua pemimpin berpendapat bahawa perang nuklear tidak boleh dimulakan dan tiada siapa yang akan menang. Sebelum ini, Ukraine sebagai negara bekas Kesatuan Soviet mempunyai senjata nuklear yang ketiga paling banyak selepas Rusia dan Amerika Syarikat pada akhir Perang Dingin. Pada tahun 1994, satu perjanjian keselamatan ditandatangani oleh Ukraine, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Rusia, iaitu Budapest Memorandum on Security Assurance, di mana Ukraine bersetuju untuk memusnahkan semua senjata nuklear sebagai syarat semua pihak menghormati kemerdekaan serta sempadan Ukraine. Dalam masa 10 hari perang, kira-kira 1.5 juta rakyat Ukraine atau lebih 2% dari populasi Ukraine telah keluar mencari perlindungan di negara-negara Eropah, dengan Poland menerima paling ramai pelarian dan pihak PBB menyatakan angka akan bertambah sehingga 4 juta menjelang Julai 2022. Kebanyakan pelarian termasuk warga emas, wanita dan kanak-kanak terpaksa meredah perjalanan beberapa hari dalam kesejukan kerana kereta api tidak dapat menampung ratusan ribu pelarian setiap hari. Di Bandar Kiev, hampir 15,000 penduduk terpaksa bersesak dan berlindung di stesen kereta api bawah tanah. Sepanjang 12 hari, siri rundingan damai antara pihak Ukraine dan Rusia telah dijalankan di sepadan Belarus, Ukraine sebanyak 3 kali tanpa keputusan penting dapat dicapai, dan pada 7 Mac, pihak Rusia sekali lagi telah bersetuju dengan gencatan senjata bagi membolehkan penduduk awam keluar dari bandar Kiev, Kharkiv, Mariupol dan Sami. Sekatan antarabangsa terhadap Rusia. Sekatan ekonomi dilakukan untuk menekan pihak Rusia seperti membekukan harta serta aset mewah individu penting, contohnya ahli politik dan oligarki, juga sekatan perjalanan. Secara amnya, sekatan ekonomi ini turut memberi impak negatif kepada keseluruhan rakyat Rusia ketika ini. Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan United Kingdom telah menutup akses bank pusat Rusia untuk menggunakan rizab mata wang asing sebanyak 600 bilion US dollar. Nilai mata wang rubel menyusut sebanyak 30% dan rakyat Rusia yang panik telah mengeluarkan wang untuk ditukar kepada dolar atau membeli mata wang kripto. Ketika ini, pentadbiran Biden mahu menghentikan import minyak mentah dari Rusia, manakala Kesatuan Eropah yang mengimport 40% minyak dan gas dari Rusia tidak dapat menampung keperluan tenaga tanpa Rusia. Sementara itu, saluran gas Nord Stream 2 sepanjang 1,200 km melalui Laut Baltik dari Rusia ke Jerman bernilai 8.4 bilion yang baru siap pada September 2021 tidak mendapat kelulusan akhir untuk beroperasi oleh Jerman. Pelbagai servis seperti Mastercard, Visa, PayPal, Netflix dan TikTok dihentikan di Rusia. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah telah melarang kapal terbang milik Rusia menggunakan ruang udara mereka, dan Rusia turut menutup ruang udara untuk digunakan oleh 36 buah negara. Kesimpulannya, walau apapun alasan pemimpin negara untuk berperang, hakikatnya kesengsaraan ditanggung oleh rakyat biasa, termasuk kanak-kanak dan warga emas yang tidak mampu mempertahankan diri. Bagaimanapun, selepas konflik ini berakhir nanti, situasi keselamatan dunia akan berubah dengan beberapa negara di Eropah telah mengambil langkah drastik dalam pertahanan, seperti Jerman menambah bajet ketenteraan kepada 2% dari KDNK tahunan. Manakala bekas Presiden Jepun Shinzo Abe telah mencadangkan kerjasama dengan Amerika Syarikat seperti meletakkan senjata nuklear milik Amerika Syarikat di Jepun. Seperti yang diketahui, Rusia menempatkan ratusan ribu tenteranya di sepadan Ukraine dan telah mula menyerang negara yang mempunyai populasi seramai 43 juta orang itu pada 24 Februari 2022 yang lalu. Punca utama kepada krisis ini dipercayai disebabkan oleh hasrat Ukraine untuk menyertai NATO, yang merupakan satu pakatan pertahanan tentera yang dianggotai negara Eropah dan diketuai Amerika Syarikat. Pada awal krisis ini bermula, tiada pihak yang menghantar bantuan ketenteraan untuk membantu Ukraine mempertahankan negaranya, dan tentera Ukraine ditinggalkan bersendirian untuk memerangi tentera Rusia. Namun, sejak 1 Mac 2022, Ukraine nampaknya sudah mula mendapat bantuan daripada pihak NATO dan Kesatuan Eropah (EU). Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Ukraine lambat mendapat bantuan daripada pihak luar, terutamanya dari Amerika Syarikat, dan kenapa Ukraine masih belum menyertai NATO. Teruskan menonton. Sejak zaman dahulu lagi, kerajaan ataupun negara yang merasakan mereka berkuasa menggunakan peperangan untuk meluaskan pengaruh ataupun menjatuhkan ancaman yang dirasakan perlu. Sama ada kita melihat perang itu sebagai satu keperluan yang tidak boleh dielakkan, ataupun hanya satu tindakan melulu yang membuang masa ketika berlakunya konflik dan peperangan di antara dua atau lebih pihak. Tamadun manusia sudah mempunyai etika dan undang-undang peperangan yang perlu diikuti pihak terlibat. Krisis Ukraine-Rusia yang semakin meruncing sejak awal tahun 2022 telah menggusarkan dunia.
Keadaan di Ukraine menjadi semakin tegang apabila 100,000 tentera Rusia diletakkan di sempadan negara itu. Situasi ini adalah yang paling getol dalam sejarah 30 tahun Ukraine yang terperangkap dalam persengketaan antara Rusia dan Amerika Syarikat serta sekutu Eropahnya. Ukraine dilihat membelakangi Rusia dan menyokong Perikatan Barat iaitu NATO dan EU menjadi antara punca awal kepada tercetusnya krisis besar ini. Presiden Ukraine Zelensky yang dilantik pada 2019 telah menggesa NATO untuk menerima keahlian Ukraine sebagai ahli persatuan itu. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilihat komited menyokong Ukraine dan mengutuk serangan Rusia, tetapi dia berulang kali mendakwa bahawa negara itu belum mendapat kelayakan yang cukup untuk menyertai NATO. Ukraine pula adalah sangat penting bagi Rusia dari segi sejarah, geografi dan sosial. Sejarah Rusia, Ukraine dan Belarus itu sendiri bermula dari susul galuh sama kerajaan lampau Kievan Rus. Ianya adalah impian terhebat Putin untuk menyatukan kembali susul galur ini setelah kejatuhan Soviet Union agar kegemilangan Rusia boleh dikembalikan. Dari segi geografi, Ukraine sangat penting kerana ia menjamin akses kepada Laut Hitam yang boleh digunakan sepanjang tahun berbanding akses Laut Utara yang hanya boleh dilalui pada masa tertentu sahaja akibat litupan ais. Bagi Rusia, mereka tidak ada banyak pilihan jika mahu menjamin keselamatan dan kedaulatan negara mereka. Kenapa Ukraine belum sertai NATO? Perang Rusia-Ukraine yang sudah bermula Februari 2022 nampaknya masih belum ada penghujungnya. Terdapat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Ukraine, negaranya akan melawan pencerobohan Rusia serta tidak akan berputus asa mahupun mengaku kalah, menghangatkan lagi krisis tersebut. Ukraine dilihat semakin bersemangat dalam menegakkan maruah negaranya. Lagi-lagi, kini mereka telah mula mendapat bantuan daripada pelbagai pihak termasuk dari EU dan NATO. NATO adalah pakatan ketenteraan antara 28 negara Eropah dan 2 negara Amerika Utara yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua pada 4 April 1949. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991, Ukraine telah menjalinkan hubungan rasmi dengan NATO setahun kemudian. Namun negara itu tidak diterima menjadi ahli NATO walaupun masih merayu sehingga ke hari ini. Jika Ukraine adalah ahli NATO, perikatan itu secara automatik bertanggungjawab untuk mempertahankannya daripada Rusia maupun musuh lain. Jadi persoalannya, kenapa NATO masih tidak menerima Ukraine sebagai ahli mereka walaupun pada awalnya NATO sendiri yang telah melamar negara itu? Amerika Syarikat ragu-ragu untuk memperluaskan komitmen ketenteraannya. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, Amerika Syarikat berjaya menggesa NATO untuk menerima Poland, Hungary dan Republik Czech sebagai ahli pada lewat 1990-an. Namun selepas 2 dekad berperang di Iraq dan Afghanistan, semangat Amerika Syarikat untuk mengembangkan perikatan NATO menjadi semakin perlahan. Pada tahun 2004, 7 negara Eropah Timur menyertai NATO. Manakala pada tahun 2008 pula, Presiden George W. Bush sendiri telah menggesa NATO untuk menerima Ukraine dan Georgia sebagai ahli. Tetapi pakatan itu tidak pernah menawarkan pelan tindakan rasmi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan kedua-dua negara itu untuk menjadi ahli. Ukraine perlu memperbaiki sistem politik dan undang-undangnya. Untuk memenuhi salah satu daripada 3 kriteria utama menjadi ahli NATO ialah negara Eropah itu mestilah menunjukkan komitmen terhadap demokrasi, kebebasan individu dan sokongan terhadap kedaulatan undang-undang. Walaupun Ukraine menyatakan bahawa mereka telah mencapai kriteria itu, beberapa pemimpin Amerika dan Eropah yang lain berpendapat sebaliknya. Dalam analisis pada tahun 2020 oleh Transparency International, iaitu sebuah badan pemerhati anti rasuah, Ukraine berada pada kedudukan ke-117 daripada 180 negara dalam indeks rasuah di kedudukan paling rendah dalam kalangan negara ahli NATO. Oleh yang demikian, Ukraine digesa untuk membuat peralihan yang lebih baik kepada sistem demokrasi, menangani masalah rasuah, pembaharuan ekonomi dan kestabilan demokrasi sebelum diterima menjadi ahli NATO. Tidak mendapat sokongan penuh ahli NATO. Walaupun NATO berusaha memperkembangkan sayapnya dengan mengamalkan polisi open door untuk mana-mana negara menyertainya, namun ia bukanlah semudah yang disangka. Selain perlu memenuhi kelayakan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, penyertaan sesebuah negara ke dalam NATO mestilah mendapat persetujuan sebulat suara daripada semua ahlinya, terutamanya dari negara yang berkuasa besar. Sebelum ini, negara berkuasa besar seperti Perancis dan Jerman pernah menentang kemasukan Ukraine ke dalam perikatan itu. Jadi, Ukraine sendiri gagal memenuhi kriteria ketiga untuk menjadi ahli NATO, iaitu mendapat persetujuan daripada kesemua 30 negara ahlinya.
bantuan EU, NATO dan negara luar. Pada 1 Mac 2022, EU telah meluluskan pelan bantuan ketenteraan untuk Ukraine dan bercadang untuk mengenakan beberapa tindakan terhadap Rusia. Menurut EU, tindakan tersebut disifatkannya akan memberi kesan buruk kepada Rusia. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh EU, pihaknya meluluskan bantuan dengan menyediakan peralatan dan bekalan kepada Angkatan Tentera Ukraine termasuk senjata bernilai 500 juta euro. Selain itu, negara anggota EU juga akan menutup ruang udara mereka ke Rusia dan melarang sebarang transaksi mereka dengan bank dari negara tersebut. Dalam pada itu, EU juga menuntut Rusia untuk menghentikan operasi ketenteraan serta-merta dan menarik semula semua tentera serta peralatan ketenteraan tanpa syarat dari seluruh wilayah Ukraine. Namun, menurut penganalisis, bantuan berbentuk ketenteraan yang dihulurkan oleh NATO dan EU ini dijangka bakal merumitkan keadaan krisis tersebut. Bukan itu sahaja, banyak negara termasuk negara yang berkecuali seperti Sweden juga telah mula menghantar tentera serta bantuan kemanusiaan ke Ukraine. Kesimpulannya, krisis yang berlaku antara Ukraine dan Rusia ini sehingga membawa kepada perang sebenarnya telah dijangka sejak tahun lalu lagi. Konflik ini bermula daripada ketidaksefahaman antara dua negara yang seterusnya menyebabkan rakyat menjadi mangsa. Sehingga kini, nampaknya Rusia menerima impak yang paling buruk daripada tindakannya menyerang Ukraine. Rusia kini menjadi negara yang paling banyak menerima sekatan daripada dunia susulan konflik tersebut. Perang Rusia-Ukraine yang bermula pada 24 Februari 2022 dengan tiada tanda akan berakhir malah semakin tegang. Tajuk berita-berita antarabangsa akhir-akhir ini mula menulis tentang ancaman penggunaan senjata nuklear dalam perang ini. Pada awal September 2022, Rusia telah menawan seluas 116,000 km persegi kawasan di Ukraine, iaitu meliputi bandar-bandar utama di selatan dan timur Ukraine serta mengawal laluan perdagangan penting di Laut Hitam. Pada 23 hingga 27 September, Rusia telah mengadakan referendum atau penghutang suara untuk mengambil 18% wilayah milik Ukraine dan pada Jumaat 30 September 2022, Presiden Putin mengadakan upacara formal bagi mengisytiharkan wilayah baru milik Rusia iaitu Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia. Putin berikrar akan melakukan apa sahaja untuk melindungi kedaulatan Rusia termasuk ancaman nuklear dan ini boleh menyebabkan konflik menjadi semakin buruk. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat situasi tegang perang Ukraine-Rusia sehingga membangkitkan isu penggunaan senjata nuklear. Teruskan menonton. Putin mengisytiharkan 4 wilayah baru milik Rusia. Usaha Rusia mengambil alih wilayah yang terletak di timur dan selatan Ukraine membuktikan kemahuan pentadbiran di Kremlin untuk bertindak lebih agresif. Rusia seakan sudah melintas garisan yang tidak boleh diundur di dalam perang ini dan mereka tidak akan mengalah walaupun ditekan oleh pihak antarabangsa kerana mengadakan referendum yang tidak sah. Pihak berkuasa pro-Rusia di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia menyatakan majoriti rakyat di situ sendiri mahu menyertai negara Rusia. Sebelum referendum diadakan, Rusia mengawal sebahagian besar Luhansk dan Kherson, 60% daripada wilayah Donetsk dan merampas stesen nuklear Zaporizhia yang merupakan stesen nuklear terbesar di Eropah. Sebaliknya, sekutu Rusia yang lain iaitu China, India, Kazakhstan dan Serbia pula menyatakan mereka tidak akan mengiktiraf undian dari referendum tersebut. Putin telah mengiktiraf dan menandatangani perjanjian kemasukan 4 wilayah tersebut secara formal ke dalam Rusia pada 30 Oktober. Putin berikrar akan melindungi kesemua rakyat dan wilayah baru dengan apa cara sekalipun termasuk menggunakan senjata nuklear dan usaha Ukraine menawan semula akan dianggap menyerang secara terus kedaulatan negara Rusia. Ketika ini, Rusia telah merampas sehingga 22% wilayah milik Ukraine termasuk penaklukan Crimea pada tahun 2014. Tindakan Rusia ini telah menyebabkan situasi perang semakin buruk dan Presiden Ukraine Zelensky telah menyatakan sebarang rundingan dengan pihak Rusia kini tertutup. Rusia dari awal menyatakan tidak memerlukan campur tangan luar dan NATO untuk membantu Ukraine dan tindak balas dari Amerika Syarikat terkini ialah menambah jumlah bantuan kewangan sebanyak 1.1 bilion US dolar dan sekatan ekonomi tambahan terhadap pegawai-pegawai Rusia, syarikat luar pesisir rakyat Rusia serta ahli keluarga yang terlibat. Kesatuan Eropah pula menambah pakej sekatan dagangan barangan dari Rusia dengan anggaran kerugian 6 bilion US dolar terhadap Rusia. Presiden Zelensky juga telah menghantar borang untuk mempercepatkan penyertaan Ukraine dalam NATO. Keanggotaan Ukraine dalam NATO adalah garisan merah perang yang disebut oleh Rusia sejak awal. Bom milik Rusia dijatuhkan. Pada 19 September 2022, satu peluru berpandu milik Rusia telah meletup pada jarak kurang 300 meter dari loji nuklear kedua terbesar di Ukraine.
Ini membuktikan walaupun pihak tentera Rusia mengalami halangan untuk mara dalam serangan darat, senjata milik Rusia pada bila-bila masa dapat mengakibatkan kemusnahan dahsyat dengan menyerang mana-mana 4 buah loji nuklear yang ada di Ukraine. Selain loji nuklear ini, loji nuklear terbesar di Eropah yang terletak di Zaporizhia, iaitu wilayah baru Rusia, berisiko diserang yang boleh mengakibatkan bencana radiasi terburuk di dunia. Rusia dan Ukraine saling menuding jari tentang situasi panas di kawasan loji nuklear tersebut yang juga menyebabkan bekalan elektrik untuk menyejukkan reaktor nuklear terputus. Situasi boleh menjadi sangat buruk seperti letupan di stesen nuklear Chernobyl dan Fukushima. Jenis senjata nuklear. Pengarah di Stevens Institute of Technology in New Jersey yang juga penyelidik dalam bidang sejarah senjata nuklear menyatakan ciri yang membezakan senjata nuklear ialah bukan pada kuasa letupannya, akan tetapi pada sasarannya. Bom atom dijatuhkan di Jepun adalah bertujuan strategik, iaitu untuk melemahkan moral dan supaya pemimpin atasan Jepun menyerah kalah dalam perang. Rusia menyimpan sangat banyak senjata taktikal nuklear, iaitu senjata bukan strategik, dan para pemimpin kuasa dunia mempunyai pendapat bahawa senjata taktikal nuklear dapat digunakan semasa perang untuk menghancurkan kekuatan pihak lawan di medan perang dengan pantas dan tepat. Senjata nuklear taktikal mula dibangunkan dengan banyak semasa Perang Dingin oleh Amerika Syarikat dan Rusia. Sesetengah penganalisis menyatakan senjata nuklear taktikal ini bertujuan untuk menghapuskan musuh semasa bertempur di medan perang, manakala senjata nuklear strategik digunakan jika mahu menang dalam keseluruhan perang seperti yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Senjata nuklear taktikal lebih kecil juga boleh dilancarkan untuk memusnahkan sasaran terpencil kumpulan tentera musuh atau fasiliti tentera dengan kesan minimal kepada orang awam. Oleh itu, senjata nuklear taktikal berkemungkinan digunakan, akan tetapi hakikatnya, kebanyakan senjata nuklear taktikal dimiliki Amerika Syarikat dan Rusia ketika ini lebih hebat daripada bom atom yang dijatuhkan di Jepun. Walau apapun teori yang diusulkan, para saintis percaya jika senjata nuklear dilancarkan oleh Rusia kepada Amerika Syarikat atau NATO, ia akan merebak menjadi situasi di luar kawalan atau perang nuklear global, dan kematian serta kecederaan awal sahaja dijangka mencecah angka sehingga 91.5 juta orang dalam masa 3 jam pertama. Ucapan Putin mengenai senjata nuklear. Bandar Kherson, Zaporizhia, Donetsk dan Luhansk dengan keluasan 15% daripada negara Ukraine telah jatuh ke tangan Rusia. Apabila wilayah milik Ukraine jatuh ke tangan Rusia, Putin mungkin menggunakan alasan ini untuk bertindak lebih agresif, dan dalam ucapannya di media, Putin menyatakan beliau sentiasa mendengar permintaan penduduk dan akan melindungi wilayah di dalam Rusia. Menurut Putin, pihak NATO akan memberi ancaman kepada kedaulatan Rusia dengan menghantar peluru berpandu jarak jauh yang membolehkan Kiev menyerang Crimea dan kawasan lain milik Rusia, seperti serangan peluru berpandu dan drone oleh tentera Ukraine ke atas wilayah Belgorod dan Kursk di Rusia. Putin turut menyatakan bahawa tentera Ukraine menyerang stesen nuklear di Zaporizhia dan ia adalah satu bentuk urutan nuklear disokong oleh pihak barat bagi dijadikan alasan oleh NATO dan sekutunya untuk mula menggunakan senjata nuklear. Putin memberi amaran bahawa Rusia juga mempunyai pelbagai senjata pemusnah yang lebih hebat daripada anggota NATO dan tidak akan teragak-agak untuk melancarkan serangan balas. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) memberi pandangan mengenai ucapan Putin dengan menyatakan keadaan Eropah pada tahun 2022 adalah lebih berisiko dan berbahaya berbanding Jepun pada tahun 1945 yang mempunyai populasi lebih kecil dan kurang padat. Jika satu letupan nuklear berlaku di Eropah hari ini, ia akan membunuh sehingga ratusan ribu orang awam dan mencederakan lebih ramai lagi dengan kesan radioaktif tersebar sehingga ke banyak negara. Perkhidmatan kecemasan akan lumpuh dan situasi panik akan menyebabkan migrasi besar-besaran ditambah dengan keruntuhan ekonomi. Tekanan daripada Amerika Syarikat dan NATO terhadap Rusia. Menurut bekas Jeneral Rusia, Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklear, melainkan pihak Amerika Syarikat bersama NATO campur tangan dengan menghantar tentera mereka untuk menyerang Rusia, walaupun ianya dilihat tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, situasi panas tidak dijangka boleh terjadi pada bila-bila masa. Amerika Syarikat dan sekutunya telah membantu Ukraine dari pelbagai segi seperti kewangan, bekalan senjata, perisikan, latihan ketenteraan dan sukarelawan. Bekas Presiden Rusia menyatakan bahawa Rusia boleh menggunakan semua senjatanya termasuk senjata moden dan senjata nuklear untuk melindungi kedaulatan negara. Namun, Rusia juga tidak semestinya memperolehi kelebihan jika perang nuklear tercetus kerana tiada batasan dalam penggunaan senjata nuklear andai ianya bermula. Perang nuklear pada zaman ini bermaksud perang paling dahsyat di dunia yang akan membunuh sehingga 5 bilion manusia.
ia mungkin dimulakan jika sesuatu pihak diberi tekanan kuat dalam permainan geopolitik dunia seperti dilihat hari ini. Oleh itu, sangat penting kesemua pihak tidak diasak dengan keputusan tidak dijangka dari musuh dan peluang untuk rundingan semasa perang perlu sentiasa terbuka. Tidak dapat dinafikan, pihak Amerika Syarikat dan Barat turut bertanggungjawab kerana mereka seakan mengamalkan dasar berat sebelah atau double standard dalam isu pembangunan senjata nuklear. Amerika Syarikat sebagai negara ahli dalam perjanjian pengawalan senjata nuklear yang dimulai sejak tahun 1968, tetapi kesan daripada Perang Dingin, Amerika Syarikat mula menguatkan blok Pakatan Ketenteraan dan meluaskan pengaruh politik yang meningkatkan ketegangan dengan Rusia. NATO dengan Amerika Syarikat juga mempunyai perjanjian perkongsian senjata nuklear di mana Amerika Syarikat membekalkan senjata nuklear untuk dilengkapkan dan disimpan iaitu di Eropah. 7 negara Eropah akan turut menyokong dalam misi nuklear Amerika Syarikat NATO dengan memberi bantuan udara kepada Republik Czech, Denmark, Greece, Hungary, Norway, Poland dan Romania. Ini kelihatan sebagai tindakan bersetuju dengan penggunaan senjata nuklear dan menyalahi tujuan asal perjanjian NPT. Sudah pasti Rusia akan membangunkan program nuklear sendiri kerana dikelilingi oleh negara pro-Amerika Syarikat yang mempunyai akses senjata pemusnah. Walaupun Amerika Syarikat sering menggambarkan kebimbangan terhadap ancaman perang nuklear oleh Rusia, akan tetapi tindak tanduk Amerika Syarikat tidak selari dengan apa yang sering diwar-warkan di media. Pihak Rusia juga berulang kali menyuarakan bahawa senjata Amerika Syarikat dan NATO yang diletakkan di Eropah ini perlu ditarik balik dan jika ianya terjadi akan membuka peluang rundingan dengan Rusia. Setakat ini, China adalah negara pertama yang berjanji tidak akan menjadi pihak yang memulakan serangan nuklear semasa perang. Ini adalah contoh paling baik bagi memastikan walaupun ketegangan memuncak semasa perang, tiada pihak yang memilih untuk mengeluarkan senjata nuklear. Kekuatan nuklear Rusia, NATO, Amerika Syarikat dan lain-lain negara. Sejarah pembangunan senjata nuklear bermula pada akhir tahun 1930-an dan pada Perang Dunia Kedua, pihak Amerika Syarikat serta sekutunya bimbang musuh akan membina senjata pemusnah. Maka pada tahun 1942, projek Manhattan bermula diketuai oleh Amerika Syarikat. Walaupun kebanyakan negara telah mengurangkan senjata nuklear masing-masing sejak berakhir Perang Dingin, jumlah kesemua peledak nuklear global masih tinggi iaitu sekitar 12,700 pada awal tahun 2022. Amerika Syarikat dan Rusia memiliki 90% daripada jumlah tersebut iaitu sebanyak 5,428 milik Amerika Syarikat dan 5,977 milik Rusia. Negara di bawah NATO iaitu Perancis mempunyai 290 dan United Kingdom 225. Amerika Syarikat juga meletakkan senjata nuklear di Eropah iaitu di Pangkalan Udara Belgium, Jerman, Itali, Belanda dan Turki. Perancis dan Israel mempunyai jumlah yang stabil, manakala China, India, Korea Utara, Pakistan dan United Kingdom turut menambah senjata nuklear mereka. Walau bagaimanapun, jumlah sebenar yang dimiliki oleh setiap negara masih rahsia terbesar negara masing-masing. Pada 30 Oktober 1961, Kesatuan Soviet telah meletupkan bom nuklear terbesar di Lautan Arktik yang dipanggil bom Caesar dengan kekuatan 50 kiloton bersamaan 50 juta tan letupan bom konvensional atau 3,333 kali ganda lebih kuat daripada bom atom Hiroshima. Dalam masa beberapa minit, kepulan asap dipanggil Mushroom Cloud terbentuk yang menjangkau diameter sehingga 97 km dan ketinggian 68 km. 2 tahun selepas itu, Kesatuan Soviet dan Amerika Syarikat menandatangani perjanjian Nuclear Test Ban Treaty yang mengharamkan ujian nuklear dibuat di atmosfera, angkasa lepas dan dalam laut. Rusia mempunyai kekuatan senjata nuklear terbesar di dunia iaitu sebanyak 5,977 serta senjata moden hypersonik dan kekuatan jumlah senjata taktikal 10 kali ganda lebih banyak daripada pihak Barat. Daripada 5,977 peledak nuklear milik Rusia, 4,500 peledak nuklear adalah senjata strategik seperti peluru berpandu balistik dan roket jarak jauh dengan tujuan digunakan sekiranya perang nuklear global tercetus. Senjata nuklear taktikal boleh mempunyai kekuatan daripada 1 kiloton hingga 100 kiloton, manakala senjata nuklear strategik mempunyai kekuatan lebih 1,000 kiloton. Senjata taktikal digunakan semasa pertempuran di medan perang untuk menyerang kumpulan tentera musuh, kereta kebal, kubu bawah tanah atau di lautan. Senjata taktikal nuklear tidak pernah digunakan dalam sebarang konflik di dunia dan sememangnya tiada negara kuasa dunia mahu menanggung risiko dengan memulakan serangan senjata nuklear ini. Kesan penggunaan senjata nuklear. Pada tahun 1985, bekas Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan dan bekas Presiden Rusia Mikhail Gorbachev pernah membuat kenyataan
perang menggunakan senjata nuklear tidak patut dimulakan kerana tiada siapa yang akan menjadi pemenang. Pada tahun 2021, 5 buah negara kuasa dunia yang memiliki senjata nuklear atau dikenali sebagai P5 iaitu Amerika Syarikat, China, Rusia, Perancis dan United Kingdom juga berikrar untuk tidak memulakan konflik sehingga menyebabkan perang nuklear berlaku. Kesemua negara tersebut menyertai perjanjian pengawalan senjata nuklear dan 5 negara tersebut dibenarkan memiliki senjata nuklear dengan syarat memegang tunggak persefahaman yang dipersetujui bersama. Kali terakhir senjata nuklear digunakan semasa Perang Dunia Kedua apabila 2 biji bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang masing-masing mempunyai kekuatan letupan kira-kira 15 kiloton dan 20 kiloton. Letupan awal bom atom membunuh 70,000 orang di Hiroshima dan 35,000 orang di Nagasaki serta-merta. Seterusnya berpuluh ribu penduduk mati akibat kesan radiasi. Dalam teknologi senjata nuklear moden hari ini, ia dianggap berskala rendah kerana kebanyakan senjata nuklear ketika ini yang dimiliki oleh Rusia dan Amerika Syarikat adalah dengan kuasa letupan sekurang-kurangnya 100 kiloton dynamite dan lebih tinggi. Seorang penyelidik telah membuat satu simulasi dipanggil Plan A tentang apa yang akan berlaku jika satu senjata nuklear taktikal berskala rendah dilancarkan semasa perang Ukraine-Rusia yang akhirnya akan membawa kepada konflik global yang dahsyat. Untuk permulaan, Rusia akan melancarkan tembakan amaran menggunakan senjata nuklear dari Kaliningrad. Seterusnya, NATO akan membalas serangan tersebut. Serangan taktikal senjata nuklear akan semakin banyak dilancarkan oleh kedua-dua pihak, iaitu 300 peledak nuklear dari pihak Rusia ke arah pangkalan tentera NATO di seluruh Eropah dan dibalas sebanyak 180 peledak nuklear dari NATO ke arah Rusia. Apabila kawasan NATO di Eropah dihancurkan, 600 peledak nuklear akan dilancarkan pula dari Amerika Syarikat serta pelancar peluru berpandu kapal selam di pelbagai lokasi mensasarkan Rusia. Bagi memastikan musuh terus lumpuh dan tidak mampu pulih, Rusia dan Amerika Syarikat masing-masing akan menyasarkan 30 bandar paling sibuk dan pusat ekonomi musuh dengan 5 hingga 10 peledak nuklear bergantung kepada populasi kawasan tersebut. Akhirnya, perang nuklear ini akan mengakibatkan semua manusia dan hidupan bumi diambang kehancuran. Penggunaan senjata nuklear juga akan berubah bagi konflik di masa hadapan seperti antara China dan Amerika Syarikat, India dan Pakistan serta situasi di Timur Tengah. Kesimpulannya, sememangnya perang Rusia-Ukraine yang bermula dengan penaklukan adalah melanggar undang-undang antarabangsa. Akan tetapi, Pakatan NATO yang meluaskan pengaruh kekuatan dengan disokong oleh Amerika Syarikat jelas mencabar Rusia dan bertambah rumit sehingga membangkitkan isu senjata nuklear. Secara moral, Rusia perlu bertanggungjawab ke atas tindakannya yang menyebabkan kesengsaraan rakyat yang tidak bersalah. Akan tetapi dalam dunia hari ini, apa yang berlaku adalah bukan disebabkan oleh satu pihak sahaja.